واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam episod 120 pada hari ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama ingin kita melihat kepada muka surat yang ke-36 pada ayat 225 hingga ayat 228, dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita nak menyambung satu halaman ataupun bahagian pertama Ustaz ya, yang mencabar sebenarnya, penuh dengan peraturan demi peraturan, dan sudah tentunya sebagaimana kita faham, peraturan di peringkat undang-undang biasanya untuk berinteraksi dengan orang yang buat salah Ustaz ya. Jadi bahasanya agak tegas ya, yang kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pelihara dan juga bantu kita untuk memahami apa yang terkandung pada ayat 225 hingga 228. Kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi 4 ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-225 kita melihat kepada hukum sumpah ya, bagaimana sumpah yang berada dalam keadaan la'un, iaitu main-main, tidak serius ya, dan sumpah palsu ya, sumpah palsu. Kemudian kita melihat pada ayat 226 hingga 227 tentang hukum ila ya. Apa maksud ila ini ya, nanti kita akan sama-sama lihat di dalam ayat 226, dan seterusnya pada ayat 228 tempoh iddah bagi wanita yang diceraikan dan apakah hak-hak yang perlu dimaklumi oleh si suami dan juga si isteri, dan inilah yang kita akan belajar bersama 4 ayat pada hari ini. Kita baca dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak lupa untuk senantiasa selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik dan inayah, kekuatan kepada kita terus kita beramal insya-Allah. Baik, hari ini ayat 225 hingga 228. Kita akan baca terlebih dahulu. Hari ini panjang sedikit, dekat separuh muka surat Safas dan ayatnya mungkin tidak berulang pada ayat lain dari sudut struktur ayat lah, kerana dia berkaitan dengan undang-undang. Safas sebut tegas, tak diulang banyak kali tapi insya-Allah kita akan baca sama-sama, kita hayati bacaan ini. Moga-moga kita dapat menyebut dan menghafalnya dan juga mengingatnya, dan ada di sebalik hukum hakam berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا
فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 225 hingga ayat 228, agak panjang Ustaz ya, dan mencabar untuk membacanya satu persatu itu disebabkan ini adalah perundangan kekeluargaan di dalam Islam, dan ini muncul dalam juz yang kedua. Juz yang kedua ini banyak peraturan dan kesinambungan daripada apa yang kita belajar daripada ayat 224, iaitu berkaitan dengan sumpah ya. Jangan menjadikan nama Allah itu sebagai urdah, sebagai penghalang untuk seseorang itu membuat kebaikan, takwa dan juga islah. Dan di sini dalam ayat 225 Allah menyambung la yu'akhidhukumullahu bil-la'wi fi aymanikum, iaitu Allah tidak akan menghukum kepada sesiapa yang bersumpah jika berada dalam keadaan la'wi. La'un Ustaz ya. La'un itu dalam keadaan main-main, kadang-kadang tak sengaja ya, sumpah kan, tiba-tiba je sumpah, tapi bukannya dengan sengaja pun untuk dia menyatakan, terutama di kalangan orang-orang Arab ada apa dia kebiasaan ya. Dan malah sebenarnya di kalangan orang-orang Melayu pun kadang-kadang ada juga dia dah biasa bermain-main dengan sumpah ni, sumpah kan, tapi sebenarnya bukannya dia menyatakannya itu untuk benar-benar datang daripada hati ya. Jadi kalau begitu tidak perlu dibayar kafarah, sebagaimana kita belajar dalam ayat 224. Kalau seseorang itu sudah bersumpah ya, dia bertelingkah dengan pasangan, bertelingkah dengan kawan di pejabat, apabila dia menyatakan bersumpah untuk tidak berbuat tabarru ataupun kebajikan ya, dia kata aku tak nak tolong kau lagi kan, aku bersumpah tak nak untuk memudahkan urusan contohnya, maka sumpah yang begitu perlu dilanggar ya, dan kena bayar kafarah ya, kalau dia betul-betul berniat bersumpah. Tetapi kalau terkeluar sahaja perkataan itu kerana kebiasaan, Allah kata la yu'akhidhukumullah, Allah tidak akan hukum, tidak perlu bayar kafarah, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah akan menghukum ataupun memberi denda kepada sesiapa yang memang betul-betul bersumpah yang memang datang daripada hati. Jadi aspek hati ini perlu diberi perhatian dalam bab sumpah ini. Kerana apa? Kerana di hujung itu Allah menyatakan wallahu ghafurun halim, Allah ini Maha Pengampun dan Allah ini amat penyantun ya. Maksudnya ialah kalau kita rasa bahawa saya ni memang bersumpah dengan ada niat, betul-betul kita kena minta ampun pada Allah ya. Dan lebih daripada itu, Allah ini halim, amat penyantun, maksudnya Allah pun jarang bersumpah Ustaz. Allah jarang bersumpah. Kalau Allah bersumpah itu sebenarnya Allah serius untuk membawakan sesuatu yang penting kepada makhluk dia.
Jadi kita kalau nak bersumpah itu hanya pada perkara yang serius, dan sudah tentunya kalau Allah bersumpah untuk kebaikan, kita juga bersumpah kalau untuk buat baik, okeylah Ustaz. Kan? Untuk mempertahankan kebenaran, okey. Tetapi kalau nak terhalang daripada apa, nak buat tabarru, kebaikan, kebajikan, tabarru itu nak buat baik pada orang lain, wa tattaqu, nak buat baik pada diri sendiri. Contohnya saya bersumpah saya lepas ni tak nak sembahyang sunat contohnya kan. Kerana apa? Kerana dengan sembahyang sunat ni nanti menyusahkan apa sebagainya, maka itu perlu dilanggar dan kena bayar kafarah. Dan yang ketiganya adalah watuslihu, iaitu untuk mendamaikan. Kalau ada orang kata saya bersumpah lepas ni aku tak nak lagi tolong kepada adik-beradik, kepada kawan ke apa ke, perkara itu juga perlu dilanggar dan juga perlu bayar kafarah apabila ianya benar-benar serius. Poinnya ialah kalau Allah itu halim, amat penyantun, amat berlemah lembut Ustaznya, amat penyabar, kita pun perlu untuk membina kesabaran, jangan mudah terkeluar perkataan yang tidak sesuai. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. جاهينا وارزقنا تلاوته. السلام عليكم. خلينا نحتفل بورلد قرآن اور 1 ঘন্টা কোরআনের সাথে Levende Ramadan. Odnos, no? 13 aprile. 这个 Ramadan 13 April 2023. 从中午12点到1点，11小时来诵读《古兰经》。 From 12 p.m. until 1 p.m. bersama VC Surah Al-Insan memanusiakan umat. Humanizing the Ummah. Adam al-Rahmah. 来阅读，来理解。 Word of compassion, interact with the Al-Quran, read Understand. discrimination. effort, Proto Army, PPZ. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, في حديثي بالسيد منير سكنام. Wandam Man. 请加入我们。 চলো আমাদের সাথে আসো। Venez regarder. Come and join us. Mari Indonesia datang dan bergabung dengan kami. Malaysia, mari sertai kami. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 225 hingga ayat 228 ya, bagaimana peraturan dalam kekeluargaan dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang amat diberi penekanan Ustaz ya. Bila bercakap tentang hubungan suami isteri, maksudnya perjanjian ya, pernikahan itu digelar sebagai mitsaqan ghalidha, satu perjanjian yang berat. Dan perkataan mitsaq ini satu ialah dua-dua faham apakah kesan daripada perjanjian dan apakah hak yang perlu dilaksanakan. Satu. Yang keduanya, mitsaq ini juga digunakan dalam perjanjian Nabi bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa mesej risalah kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia. Nak menceritakan hubungan pernikahan itu mitsaq dan hubungan Nabi dengan Allah itu mitsaq, maksudnya perjanjian ini adalah amat berat yang perlu diberi perhatian apabila seseorang memilih jalan untuk membina sebuah rumah tangga dalam kehidupan. Maka dalam ayat yang ke-225 sudah pun kita melihat bahawa sumpah yang main-main tidak serius, tidak dihukum, tetapi kalau serius maka ianya mendapat hukuman daripada Allah. Cara untuk membayar kafarah tersebut kalau kita perlu melanggarnya dijelaskan dalam surah Al-Maidah, nanti kita akan belajar Ustaz ya, iaitu salah satunya dengan memberi makan 10 orang miskin ya, iaitu makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi kepada mereka pakaian, ataupun memerdekakan seorang hamba sahaya ya. Kalau tak mampu kena puasa 3 hari. Ya, jadi ada pilihan demi pilihan. Kalau sudah bersumpah serius tetapi isi sumpah itu tidak betul, maka berkaitan dengan sumpah ini dia ada kaitan dengan perasaan Ustaz ya, perasaan. Kalau Abu Bakar dalam peristiwa ifk ya, fitnah kepada anaknya ya, Ummul Mukminin iaitu Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar ada seorang staff lah ya, dia pernah bayar Mistah ya, yang tukang sikat rambut. Tetapi bila dikaitkan dengan perkara ini dalam kisah Abu Bakar ya, ini bukan kisah pada zaman Firaun sikat rambut juga kan, ini zaman Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tak nak memberi lagi duit kepada saudara dia ini, kerana saudara dia ini cuba mempercayai kepada fitnah ataupun menyebarkan perkara tersebut. Tetapi lepas tu Allah tegur. Ya, Allah tegur, maksudnya jangan sampai sesuatu kesilapan orang buat kepada kita kata lepas tu aku bersumpah aku tak nak lagi tolong engkau, tak nak lagi buat kebaikan, bir, takwa ataupun islah yang kita belajar dalam ayat 224. Itu tidak dibenarkan. Kerana apa? Jangan gunakan nama Allah untuk menghalang kita daripada berbuat kebaikan. Baik. Jadi dalam ayat 226 ini Allah membawa kita kepada satu sumpah yang amat besar, iaitu macam ni Ustaz? Lillazina yu'luna. Okey, dia biasanya allazi kan, tapi mula dengan lillazi ini maksudnya kepada spesifik kepada orang yang yu'lun, yang itu berbuat ilah ya. Apa maksud ilah ini ya, daripada perkataan ilah ini iaitu bersumpah untuk tidak menggauli kepada isteri mereka ya. Dia kata aku bersumpah lepas ni aku tak nak lagi begitu kan. Maka ini ilah ya, ini maksud ilah. Maka apakah yang perlu dibuat oleh seseorang itu? Allah menyatakan peraturannya tarabbusu arba'ati ashhur, iaitu perlu menunggu ya hingga 4 bulan ya, bermula daripada waktu sumpah tersebut. Dan jika dia kembali, maksudnya merujuk balik, maka fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ini satu fenomena Ustaz ya, satu fenomena di mana dalam sebuah rumah tangga kalau ada sesuatu konflik berlaku, seseorang itu boleh terkeluar perkataan ilah ini. Ya, ilah ini juga adalah sebagai salah satu sumpah. Sumpah banyak-banyak di dalam syarikat ke, dalam masyarakat ke, tetapi sumpah dalam keluarga ini apabila menyatakan bahawa si suami tidak mahu bersama dengan si isterinya adalah satu perkara yang amat diberi perhatian ya. Maka maksimum ya boleh berlaku perkara itu adalah 4 bulan ya. Dan kalau katakan selepas 4 bulan ada peraturan lain Ustaz ya yang akan berlaku. Allah menyatakan di sini fa innallaha ghafurur rahim. Jika dia kembali balik semula ya, maksudnya dia tak jadi, maksudnya dia langgar sumpah dia tadi itu, kena bayar kafarah lah kan. Maka pada waktu itu Allah menyatakan Allah amat mengampun dan Allah amat menyayangi kepada si suami, si isteri yang dapat kembali semula. Dan itu sebabnya konsisten di dalam Al-Quran, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perpisahan Ustaz ya adalah sesuatu yang cuba dielakkan.
cuba dielakkan. Ia halal tetapi ia adalah cuba dielakkan oleh Allah SWT. Kita akan belajar beberapa ayat dalam halaman ke-36. Kita baca ayat 33 ataupun 227 ya, untuk kita melihat apakah kesan kalau katakan seseorang itu, si suami tidak mahu fa'u, iaitu tidak mahu kembali semula kepada si isterinya. Ayat 227 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah, kita berpindah pada ayat 227 untuk kupasan, tapi kita baca terlebih dahulu ayat ini berkaitan dengan undang-undang. Masih lagi Ustaz Fah? Masih Undang-undang lagi. kekeluargaan. Muka surat ni memang penuh dengan undang-undang, dan bila cakap undang-undang tu ada perkataan hudud. Ada hudud. Hudud Okey. ya. Biasa orang cakap hudud ni tentang potong tangan, kalau katakan kena sebat kan. Rupanya dalam peraturan keluarga ini pun Allah menggunakan perkataan hudud. Mana ada batasan-batasan, Batasan, dan ia amat-amat berat sebenarnya. Okey, masya-Allah. Auzubillahi minasyaitan. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan jika mereka tetap ingin bercerai, berpisah, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat 226, jika seseorang itu marah, maka salah satu daripada kesan marah itu ialah dia boleh ilak. Ya, ilak. Maka pada waktu itu Allah memberi cooling period 4 bulan. Bagi masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya, sampai kepada 4 bulan. Dan jika dalam masa 4 bulan ini, mengapa 4 bulan tak tahulah Ustaz ya. Ini Allah yang memahami tentang psikologi pasangan suami isteri kalau ada konflik. Tetapi bila selepas 4 bulan itu, maka kalau dia kembali, Allah kata Allah akan mengampunkan ya. Selagi orang itu mengharapkan keampunan Allah, maka dia akan cuba untuk mengampunkan, memaafkan antara si suami dan si isteri. Banyak kesilapan ya. Ada perkara yang menyakitkan hati, yang meremukkan hati, tetapi sejauh mana si suami, si isteri inginkan keampunan daripada Allah, inginkan kasih sayang Allah, maka dia akan memilih jalan fa'u fa innallaha ghafurur rahim, akan memilih jalan untuk kembali dan membaiki keadaan. Tetapi jika berazam ataupun pendiriannya dah tengok Ustaz ya, dalam tradisi sejarah kita, perceraian ini ada dua sebab. Satu, memang kerana ada tidak sekufu dari segi agama. Si lelakinya ikut peraturan agama, si perempuan, si isteri tidak. Ataupun si isterinya ikut peraturan, si suaminya tidak. Itu satu sebab. Tetapi yang keduanya juga, perceraian berlaku pada peringkat sahabat. Di peringkat sahabat, jadi kita tahu bahawa ia bukan kerana si suami menzalimi si isteri menzalimi si suami, bukan, tetapi kerana tidak compatible. Kan, mungkin disebabkan oleh psikologi tentang cara hidup, cara cakap, cara fikir, yang dia kalau sekali je dia memang asyik bergaduh je. Okay? Maka pada waktu itu para sahabat ada juga yang memilih jalan cerai, at-talaq, pada ayat yang ke-227. Dan di hujung ayat 227 ini, perkara yang perlu difahami ayat ini bukan sekadar oleh qadi, oleh hakim di mahkamah, tetapi ayat-ayat ini juga perlu ditadabbur oleh pasangan suami isteri, oleh bapa mertua, oleh wali ya, dan juga oleh kaunselor. Ya, pasal apa? Kalau kita ada pasangan yang bergaduh, contohnya dia jumpa kaunselor, kalau kaunselor itu dibina oleh perspektif barat, bukan daripada Quran, maka dia tidak ada istilah Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, apa signifikan keutamaannya? Iaitu Allah mendengar kepada bukan sekadar untuk si isteri, bukan sekadar kepada si hakim. Sebenarnya Allah mendengar apa sahaja yang diucapkan oleh si suami, dan apa sahaja yang diucapkan itu adalah answerable, maksudnya dia bertanggungjawab. Kadang-kadang dia di depan hakim dia boleh corner, tetapi Allah dengar si suami ini benar-benar adil ataupun tidak, si isteri ini adil ataupun tidak, Allah dengar, dan Allah tahu siapa betul siapa salah. Walaupun hakim kata okey, nampak gayanya kamu ni salah, okey sila berpisah, tetapi Allah yang lebih mengetahui sebenar hakikat. Dan perkara inilah yang kurang di kalangan kaunselor barat ya, metodologi barat. Dia tak ada istilah tawakal, sabar, syukur ya, ataupun perkataan untuk istighfar, tak ada.
dalam kaunseling barat untuk rumah tangga ni, dia suruh dia, okey, apa yang kamu tak puas hati, apa yang kamu suka, apa sebagainya. Dia guna teknik-teknik yang tidak membawa kepada Tuhan. Jadi para kaunselor perlu mendalami ayat-ayat ini dalam perspektif kaunseling agar apa? Bila bertemu si pasangan yang bergaduh ni, akhirnya balik balik semula. Bukannya rasanya tuan ni rasa dah tak sesuai dah, berpisah je lah tuan, kan? Pendapat-pendapat iaitu yang akan merosakkan sebuah rumah tangga, itu yang kita perlu transform ataupun ubah dalam dunia kaunseling ataupun dunia coaching keluarga yang ada dalam masyarakat. Dan kita akan melihat perkataan pilihan, namun kita berehat sebentar selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time 2.0 Quran Salat Infaq. Dan Alhamdulillah kita nak meneruskan lagi untuk segmen seterusnya. Kita mengulang kaji ataupun belajar sedikit sebutan-sebutan dan tajwid sebelum kita mendengar lagi kupasan yang selanjutnya, insya-Allah. Baik, kita lihat di paparan kita yang pertama.
berkenaan dengan ayat yang ke-225 menyempurnakan sebutan kalimah yu'akhidhukum dan juga bil-laghwi. Baik, fokus kita pada ayat 225. Ada dua perkataan, yu'akhidhukum, la yu'akhidhukum. Kemudian di tengah itu ada lagi walakin yu'akhidhukum. Okey, kalimah ni penting untuk kita menyebut dengan betul, antaranya kerana dia juga ada khilaf dari sudut bacaan qiraat lah, ilmu qiraat. Yang mana kita di sini baca dengan hamzah, dibaca dengan la yu'akhidhukum. Kena sebut betul-betul hamzah tu. Tak boleh sebut la yu'a. Kalau kita tak tekan betul-betul hamzah, dia bunyi seakan-akan hamzah tu ditukarkan menjadi waw. Dan memang sebab itu pun ada riwayat qiraat yang membaca dengan waw. Qiraat lain daripada kita lah yang membaca dengan waw. La yu'akhidhukum. Dibaca dengan waw. Sebab itulah kadang-kadang kita pelik. Kenapa hamzah tu diletakkan ada waw juga di atas waw tu. Kenapa tak hamzah sahaja kan? Mungkin kita juga tertanya kenapa tak terus hamzah, nak mesti ada waw. Rupanya sini ada riwayat lain yang baca dengan waw, tidak baca dengan hamzah seperti kita. Jadi mushaf ini meraihkan bacaan riwayat qiraat yang pelbagai itu. Jadi kita rasa kita baca, kita kata dia pelik, kenapa pula la yu'a? Kita baca la yu'a, mereka juga kata kita pelik juga. Untuk orang yang kita tak tahu, kita masing-masing merasa pelik. Sebenarnya dua-dua betul. Jadi riwayat kita baca dengan hamzah. La yu'akhidhukum. Adapun riwayat selain daripada kita, ada yang baca dengan la yu'akhidhukum. So, hamzah tu kena betul-betul. Sebab apa? Hamzah tu berbaris di atas, datang sebelumnya huruf ya yang berbaris di depan. Okey, ya baris depan sudah pasti kita akan muncul mulut, betul tak? You. Okey, you. Maknanya walaupun ya makhrajnya di tengah lidah, walaupun makhraj ya itu di tengah lidah, you. Okey? Tetapi bila kita muncul mulut kerana ia baris depan, bila kita nak melepaskan baris atas a itu, dia mudah nak bertukar hamzah kepada waw. Sebab kita dah muncul mulut, kita dah guna makhraj waw. Okey, la yu'a kan mudah tu. Sebab kita dah sebut you bagi depan betul. Ya, makhraj betul you. Tapi kita dah muncul mulut, kita dah menggerakkan makhraj ataupun cara nak menyebut waw tu dengan huruf bibir juga. Baris dhammah pun bibir depan. Dan menyebut waw pun juga menggunakan dua mulut. Jadi mudah nak berlaku kesilapan. Macam mana? La yu'a. Kalau hamzah kita tak tekan betul-betul, tertahan suara di pangkal halqum ini, maka dia akan mudah menjadi salah. So kita tekankan betul-betul. Tekan tu maksud dia kena pada makhrajnya. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Jom sama-sama semua. 1, 2, 3. Yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Sekali lagi biar semangat sikit. Walaupun ni bulan puasa ni, kita masih lagi boleh suara yang kuat di rumah dan juga di studio. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Aywa. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum.
halim. Okey. Dan juga perkataan billaghwi, la yu'akhidhukumullahu billaghwi. Ada huruf ghin pada laghwi. Jangan huruf ghin ni pastikan huruf ghin ni suaranya bergerak sikit. Itu suara ghin. Ada sedikit. Okey, jangan matikan billaghwi fi tak tahu huruf apa. Mungkin huruf ga pun ada billaghwi fi. Ataupun huruf kaf, huruf qaf, jadi billaghwi. Lagha tu. Billaghwi. Huruf ghin tu dia mati, dilepaskan suara daripada makhraj. Suara tu dilepaskan, bergerak sikit. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Okey, cuba kita try tanpa melihat mushaf. Penonton-penonton di rumah dan juga di studio. Di rumah pun boleh turut sama. Cuba kalau di rumah, kalau salah tak masuklah dalam suara kan. Okey, tak apa. Kita cuba. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم. Okey, ada dua perkataan yu'akhidhukum dan juga billaghwi fi yang kita ambil perhatian dalam menyebutnya. Baik, kita nak dengar perkataan apakah yang akan kita belajar hari ini, Safas? Kita sama-sama kita saksikan perkataan pilihan yang kita dapat daripada episod kali ini, iaitu perkataannya tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, perkataan yang kita ingin fokuskan adalah rabasa, iaitu menunggu, menangguh, menanti. 17 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah An-Nisa, surah At-Taubah dan juga surah Taha. Dan apakah yang perlu ditunggu? Ini adalah kesan daripada satu daripada amalan yang pernah dibuat pada zaman jahiliah, dan ianya mungkin juga berlaku di kalangan orang-orang Islam. Maksudnya istilahnya ila, iaitu seorang suami bersumpah. Kerana kita berbincang tentang sumpah tadi, salah satu sumpah yang boleh berlaku dalam sebuah keluarga ialah sumpah ila. Untuk si suami tidak mahu mendekati kepada isterinya, tidak mahu bersetubuh, ya. Dan maksimum yang dibenarkan ialah 4 bulan. Ya, pada zaman jahiliah tu kadang-kadang setahun, 2 tahun, Ustaz. Pasal si suami ingin menyeksa kepada si isteri, dicerai tak nak, tapi dalam masa sama juga dia akan seksa dalam bentuk tidak berinteraksi sampai ke dalam bilik. Maksudnya ini adalah sebagai satu perkara yang ditegur oleh Allah dan ada peraturan yang perlu diperhati. Selepas 4 bulan, maka si isteri boleh pergi ke hakim, Ustaz, ya. Ke hakim untuk menuntut talak yang pertama ataupun kedua, bergantung. Dan ini adalah peraturan, banyak peraturan di sebalik ayat 226, 227. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين
الله الرحمن الرحيم منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته Давайте отпразднуем World Quran Hour. 1 час Ал-Кураном 22 Рамадана 13 апреля 2023 года с 12 до 13 часов с миссией Сура Аль-Инсан «Очеловечивая умму. Мир сострадания. Взаимодействуя с Ал-Кураном». Читайте, разбирайтесь, применяйте. Приходите и присоединитесь к нам. Strive to follow Allah's way and His messengers without delay for those who are loyal and true. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita melihat kepada ayat 225 hingga ayat 228 yang mempunyai peraturan yang berat. Sudah tentu ada kaitan dengan mitsaqan ghalidha, satu perjanjian yang berat bagi sebuah pernikahan kerana Allah amat menghargai kepada satu hubungan di antara suami dan isteri dan ianya perlu ditata dengan peraturan yang baik. Dan hukum ilak ini, perkara ilak ini bukan sekadar di peringkat orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan ilak ini kepada salah seorang daripada isterinya yang menolak hadiah yang beliau berikan sehingga beliau marah dan melakukan ilak terhadap kepada isterinya. Ini daripada riwayat Ibnu Majah, ya. Ilak itu berlaku selama 1 bulan untuk tujuan mendidik, tetapi alhamdulillah Ustaz, ya, kembalilah balik semula. Nabi memilih untuk fa'u, nak menceritakan bahawa konflik dalam sebuah rumah tangga boleh berlaku. Dan bagi setengah orang Ustaz, ya, bila tak membaca ayat ini, dia rasa bahawa dia tak nak tidur dengan isterinya, ataupun dia pergi tidur kat hotel ke, ataupun dia pergi balik kampung ke, dia rasakan itu adalah perkara biasa. Tetapi rupanya ia mempunyai penekanan yang berat ataupun besar di dalam Al-Quran. Dan ayat 227, kalau katakan berpisah sebagai jalan akhirnya, ada sesuatu yang perlu diberi perhatian. Ayat 228 sebagai panduan untuk kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat 228, ayat tentang tolak. Bahasa lagi tolak, Ustaz. Tolak. Masya-Allah. Begitu kita kata terperincinya dibahaskan dalam Al-Quran, walaupun tak ulang banyak kali, tapi dalam satu muka surat diceritakan semua. Menarik bila Ustaz Faz sebut tadi, supaya tidak boleh kita biarkan isteri kita begitu saja tanpa kita, tetapi ada syarat-syarat dia, sehingga orang kata apa, gantung tak bertali semua, Ustaz Faz. Sehingga kalau buat macam tu boleh jumpa qadi dan sebagainya, Ustaz Faz. Baik, alhamdulillah. Kita nak baca ayat yang 228, begitu bagaimana agama ini membela kedua-dua belah sampai tersasul, Ustaz Faz. Kedua-dua belah belah. Masya-Allah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-228, Allah memberi panduan kepada wanita yang diceraikan perlu menunggu sehingga 3 quruk. Betul Ustaz ya. 3 quruk ini 3 cycle dalam haid ataupun periodnya untuk apa? Satu dari segi biologinya untuk memastikan ya tidak ada baby ya daripada bersih bagi seorang wanita tersebut. Dan yang keduanya lebih daripada itu 3 quruk ini adalah masa untuk bertenang Ustaz ya. Pasal dalam keadaan ini bila berlakunya perpisahan ataupun talak ini, dia adalah satu pengalaman yang trauma ya bagi seorang wanita, dan ini dirakamkan Allah dengan istilah 3 quruk ini untuk tenangkan, kerana pada waktu trauma ini banyak saja pihak-pihak yang boleh cucuk kepada si wanita tersebut untuk kahwin balik ke, ataupun untuk membuat sesuatu jenayah ke, untuk meletup macam-macam ya. Maka tempoh bertenang ini adalah tempoh yang perlu diberi perhatian. Wala yahillu ya, tidaklah halal bagi mereka wanita ini untuk melindungi ataupun menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan, iaitu apa? Kalau ada baby dalam kandungan rahimnya, dia tak boleh sembunyi. Dia kata bahawa dia senyap-senyap je ya, nak menceritakan pasal dia dah tak suka pada si suami ke ataupun apa-apa sebab, maka dia tidak boleh sembunyikan. Kerana apa? Itu jika mereka itu adalah beriman pada Allah dan hari akhir, ia akan ditanya balik ya. Terutama kalau katakan dia nak sembunyikan baby itu pasal dia nak dapat hak untuk menjaga baby tersebut, dan dia nak sembunyikan daripada suaminya, nak beritahu bahawa baby ini bukan daripada si suami yang asal ya. Jadi Allah menjelaskan perkara ini, dan si suami ya mempunyai hak untuk kembali balik ya, untuk merujuk balik jika dia memang nak membuat islah. Tapi kalau qadi ataupun wali tanya, betul ke kamu ni nak kembali berbuat baik ya, kalau dia memang ada agenda berbuat tak baik ya, contohnya kalau sudah berpisah talak yang pertama, kemudian dia nak sambung lagi gantung tak bertali itu 3 bulan 4 bulan, dia nak pergi sepak, nak pergi terajang dan sebagainya, kalau dapat dikenal pasti, maka pada waktu itu si suami tidak berhak untuk merujuk ataupun kembali kepada si isteri tadi. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, iaitu bagi si perempuan, si isteri tadi itu pun ada hak-hak yang ma'ruf. Di situ nanti kalau ada anak, si suami kena tanggung ya, hak untuk penginapan. Perkara-perkara ini perlu difahami, pasal kadang-kadang si isteri takut nak berpisah ataupun dia tak tahu hak dia ya, hak untuk anaknya diberi nafkah oleh bekas suami. Perkara ini perlu difahami. Dan walir rijal alaihinna darajah, bagi lelaki baginya ada 1 darajat. Apakah yang dimaksudkan di sini? Kadang-kadang orang salah guna ayat ini Ustaz. Dia cakap bahawa tengok lelaki ini ada lebih tinggi 1 darajat daripada perempuan. Sebenarnya ayat ini dalam konteks si lelaki itu ada darajah, hak untuk dia pergi balik ke rumah mak mertua je, kata saya sebenarnya nak rujuk balik kan, saya nak ajak balik isteri saya balik ke rumah. Itu bila diajak itu dia mempunyai 1 darajat untuk mempunyai keputusan untuk membawa balik kepada pembinaan sebuah keluarga, dan di hujung itu amat powerful Ustaz. Ya, ayat ini amat perlu diberi perhatian oleh suami-suami ya. Wallahu azizun hakim, walaupun si suami itu dia berkuasa boleh menjatuhkan talak ya, ataupun dia ni perlu dihormati, tetapi kena ingat bahawa yang paling berkuasa, yang paling perlu dihormati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main kan, jangan main-main. Okey, kalau susah sangat kan dia boleh bermain-main dengan kuasa talaknya, itu tanda bahawa orang itu tidak takut pada Al-Aziz. Dan yang keduanya Hakim, iaitu Hakim ini adalah yang maha bijaksana. Walaupun si suami kata dia bijak macam mana, kena ingat bahawa Allah boleh mengatur pelbagai perkara untuk diazab pada si suami yang menyalahgunakan cara menguruskan konflik dalam sebuah rumah tangga. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi kita ialah tidak bersumpah untuk menghalangi perkara kebaikan. Yang kedua, ambil kira dan berhati-hati dengan kesan pelafazan ila ya, perkataan baru yang kita belajar pada hari ini. Dan yang ketiga, buat keputusan bijak, pilih jalan perdamaian jika berlaku konflik rumah tangga, dan pastikan ayat-ayat yang ada ini dipelajari, kerana kita tahu bukan sekadar peraturan, tetapi kita tahu bahawa kita ada Tuhan yang maha berkuasa. Si suami jangan sampai rasa paling berkuasa di dalam dunia ini. Kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah Tuhan kamu, ya Allah Tuhan kami, jadilah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami suami-suami orang yang saleh ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang membantu kami untuk bertakwa kepada-Mu ya Allah. Kurniakanlah kebaikan kepada isteri kami dan juga zuriat keturunan kami ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah. Wahdihim subul salam ya Allah. Berilah kepada mereka jalan yang baik ya Allah. Ya Allah, berkatilah mereka semua ya Allah. Apa yang Kau berikan kepada kami, Kau berkatilah ya Allah. Dan sepenuh dengan Ramadan Al-Mubarak ini, berilah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami terus beramal dengan amalan-amalan yang saleh, salat, qiyam, berpuasa dan juga membaca ayat Al-Quran, menginfak dan sebagainya ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengampunkan dan menerima doa kita pada hari ini, dan harapnya dengan perbincangan pada hari ini kita jelas bahawa betapa Islam menjaga keharmonian rumah tangga, dan jika ada pertelingkahan, ada peraturan yang perlu diikuti. Inilah perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang ya, dan sama-sama kita mengaktifkan gerakan Al-Quran ini, kerana Quran amat penting, perlu difahami oleh pasangan suami isteri sebelum berkahwin, ketika sedang berkahwin, dan juga kalau katakan berpisah masih lagi atas dasar takwa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين